Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin. Berikut rangkuman berita utama. Isu pembakaran Al-Quran di Sweden, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji resolusi Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC bagi membendung kebencian terhadap agama yang mencetuskan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan keganasan. Resolusi disokong 28 negara anggota, 12 menentang dan 7 berkecuali. Tegas Datuk Seri Anwar, sesuatu yang malang apabila setiap langkah progresif diambil bagi menentang Islamofobia. Ia menyalakan api kebencian dalam kalangan mereka yang berselindung di sebalik hak kebebasan bersuara seperti ditunjukkan negara anggota yang menentangnya. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengucapkan tahniah kepada kerajaan Sweden kerana mengambil pendirian tegas terhadap Islamofobia dan berharap polis Sweden mengambil pendirian yang sama ketika menjalankan siasatan. Dalam lawatan 2 hari ke Vietnam, Perdana Menteri mengadakan kunjungan hormat ke atas Pengerusi Dewan Rakyat Vietnam Vuong Dinh Hu. Perbincangan yang berlangsung lebih 30 minit itu menyentuh langkah perkasa peranan Dewan Rakyat melibatkan kedua-dua negara. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyatakan Malaysia sedia mengembangkan lagi kerjasama sedia ada dengan Vietnam ke tahap lebih tinggi. Satu persetujuan telah dicapai berhubung penyertaan ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB. Ia dibuat bersama pasukan petugas pelaksanaan dui rangkaian 5G Malaysia yang turut dipengerusikan bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan serta KSU Kementerian Komunikasi dan Digital. Menerusi kenyataan media, Menteri KKD Fahmi Fadil memaklumkan Celcom Digi, Maxis, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTL Communications akan memuktamadkan proses pemegangan saham dalam DNB sekaligus menyokong pembangunan rangkaian 5G oleh DNB sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini sebelum beralih ke model dui rangkaian seawal Januari 2024. Bagi memendung penyebaran ajaran sesat di media sosial, JAKIM diarah menempatkan seorang pegawai di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebagai pakar rujuk. Ini berikutan video tular babitkan pengakuan berani pengikut ajaran sesat dikenali si hak yang semakin berleluasa. Jadi saya percaya dan saya ingat insya-Allah dengan adanya dua orang pegawai di situ, jadi memudahkan untuk pihak SKMM untuk membuat rujukan dan membuat keputusan yang segera sebab harapan kita bila mana ada video-video macam ni dimuat naik yang melibatkan ajaran sesat, jadi dengan adanya pakar rujuk di situ tu, jadi dia orang ni akan bertindak segera sama ada nak menurunkan ke, nak membatalkan ke ataupun nak delete ke tindakan tersebut dapat dibuat dengan segera sebelum dia tular. JAKIM turut diminta bekerjasama dengan PDRM dan SKMM bagi mengambil tindakan penguatkuasaan segera. Baru-baru ini tular video pengakuan kumpulan ajaran sesat terbabit yang menyatakan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinjauan setakat semalam, akaun Facebook Disyaki memuat naik video tersebut menggunakan nama Nurul Sakinah dan Ifat Muhammad tidak lagi dapat diakses. 6,400 penganjuran jualan rahmah bergerak berkonsepkan kedai cari rakyat disasar di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata, program yang menawarkan potongan harga sehingga 30% itu diyakini mampu membantu rakyat dan menangani kenaikan harga barangan asas. Ianya bukan sahaja seperti yang ditohmahkanlah untuk PRN, tapi memang ini hasrat kita untuk menolong rakyat di seluruh negara. Ya, rolling tu lambat tu tidak itu je dia punya ni, sebab kita perlu mencari operator yang sanggup bersama dengan kita untuk menjayakan misi ini. Sementara itu, jualan rahmah bergerak berkonsepkan kedai cari rakyat di Gua Cempedak mendapat sambutan menggalakkan. Untuk hari ni kini kan bagusnya macam ni, macam memang bagilah sebelum ni tak ada kan, kita nak beli pun kita macam tanpa lo ni dengan keadaan lo ni kos hidup yang tinggi patut diteruskan. Saya sokonglah dengan kerajaan, saya sukalah sebab harga dia murah,
saya lah. Teruskan lagi lah memudahkan rakyat-rakyat kan. Hari ni alhamdulillah dapat harga murah sikit lah. Kalau yang menerbit tu kalau diteruskan eloklah kalau nak teruskan. Untuk kita ni kan orang yang biasa-biasa ni kalau kata boleh harga barang tu boleh dapat murah tu alhamdulillah. Terus setia bersama kami. Selepas ini, lintas langsung laporan cuaca serta Melaka, Sarawak dan Sabah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Hulu, Melaka. Al-Sultan Abdullah berangkat tiba di masjid itu pada pukul 1 tengah hari. Keberangkatan baginda turut diiringi Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Rais Yassin dan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman. Khutbah Jumaat bertajuk Amalan 10 Muharram disampaikan Mufti Melaka, Datuk Abdul Halim Tawil yang antaranya menyeru semua Muslim terus istiqamah melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Al-Sultan Abdullah turut menyantuni para jemaah selain berkenan mengurniakan sumbangan kepada 50 anak yatim dari Rumah Anak-anak Yatim Payasum, Sungai Udang. Menjelang Bulan Kebangsaan, pelbagai program diatur Jabatan Penerangan Japan Melaka dengan kerjasama kerajaan negeri serta jabatan dan agensi terlibat. Ia bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan di negeri bersejarah ini. Ini termasuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 serta pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Lanjut mengenainya, wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Silakan. Ya, Sahi, sebelum ke laporan itu, kita ikuti dahulu perkembangan Tahun Melawat Melaka 2024. Satu jawatan kuasa khas untuk pembangunan pulau besar ditubuhkan bagi mempromosi pelancongan patuh syariah sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Menurut Exco Hal Ehwal Agama, Datuk Rahmat Mariman, sebuah resort juga akan mula beroperasi di pulau itu pada Januari tahun depan dan kini dalam fasa kerja-kerja akhir sebelum dibuka. Tambahnya, pulau itu turut dihidupkan lagi dengan pembukaan pusat tahfiz yang telah mula beroperasi 13 Jun lalu. Okey, untuk pulau besar ni sebenarnya kita telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa iaitu dipanggil steering committee untuk pembangunan semula pulau besar yang mana kita memfokuskan kepada pusat tamadun Islam dan juga pusat pelancongan patuh syariah. Dan saya telah pergi sendiri ke Pulau Besar, apa yang perlu kita laksanakan pada tahun hadapan, dan insya-Allah pada awal Januari je kita mula buka hotel iaitu Hotel Putra Resort. Justru beliau mahu pengunjung Pulau Besar untuk sentiasa mematuhi peraturan ditetapkan sejajar dengan pelancongan patuh syariah. Lebih 30,000 pengunjung disasar memeriahkan Festival Masakan Warisan Melaka 2023 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Melaka Perzim, Datuk Zaidi Atam berkata, penganjuran kali ke-14 ini menampilkan kelainan iaitu pertandingan menumbuk belacan. Uniknya, pelbagai jenis sambal belacan akan dihasilkan mengikut etnik di negara ini khususnya di Melaka. Jadi dalam komponen Nusantara ini kita ada pelbagai variasi sambal belacan yang disediakan oleh masyarakat Melayu Nusantara. Jadi hari ini kita akan gembelingkan semula teknik-teknik membuat sambal belacan yang pada hemat generasi muda nampak macam mudah, tapi dia punya sejarah yang cukup tinggi bagi orang Melayu menyediakan. Tambahnya, demonstrasi memasak sambal tahi minyak antara aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung. Festival ini disifatkan sebagai pemanas badan menjelang Tahun Melawat Melaka 2024.
menjelang Bulan Kebangsaan. Pelbagai program diatur Jabatan Penerangan Japan Melaka dengan kerjasama kerajaan negeri serta jabatan dan agensi terlibat. Ia bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan di negeri bersejarah ini. Ini termasuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 serta pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. Lanjut mengenainya, wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 yang dilancarkan pada 16 Julai lalu dijangka tiba di Melaka pada 30 Julai. Ketibaannya akan disambut Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Fairul Nizam Roslan dengan penyerahan bendera Jalur Gemilang. Konvoi kemudian diteruskan dengan mengedarkan Jalur Gemilang kepada orang ramai di Pantai Puteri dan Dataran Keris Alur Gajah sebelum diserahkan kepada Negeri Sembilan untuk meneruskan misi penjelajahan. Melaka ni kita akan mula dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan sebanyak 40 kenderaan dan simboliknya bersempena dengan 66 tahun merdeka, maknanya 44 kenderaan dengan seramai 66 peserta lah simboliknya tu. Bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, pertandingan sketsa rupa negara turut diadakan melibatkan 46 buah sekolah menengah. Program lain turut dianjurkan adalah Semarak Gemilang, program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa serta Info on Wheels IOW Merdeka. Kemuncaknya pelancaran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang yang akan berlangsung pada 5 Ogos di Dataran Bandaraya Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dia punya keunikannya kali ini, pelancaran ni kita selepas pelancaran kita ada pula Gegau Merdeka oleh Jabatan Penyiaran. Jadi saya beranggapan maknanya sambutan pada kali ini akan ada kemeriahannya tersendiri. Bagi kita selepas tu kita ada Gegau Merdeka. Lepas saja pelancaran oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, kita ada simbolik perasmian tu. Ada ucapan kan, kemudian ada gimmick perasmian. Diteruskan dengan konsert tadi itulah atau pengisian pada kali ini. Harapannya semua program disusun sempena Bulan Kebangsaan akan mendapat sambutan amat menggalakkan dalam kalangan masyarakat. Ayo semarakkan Bulan Kebangsaan dengan kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Mazura Zulkifli, RTM. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Amalina. Kejohanan Karate Asia ke-19 di Melaka, seramai 388 daripada 32 negara termasuk penyandang juara keseluruhan Jepun akan bersaing pada kejohanan yang membuka tirainya hari ini di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Presiden Persekutuan Karate Malaysia MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad, berkata kejohanan itu penting kepada atlet negara yang akan menjadi penanda aras bagi menghadapi kejohanan karate dunia di Budapest, Hungary, Oktober ini. Pada kejohanan di Melaka, Jepun mempertaruhkan 23 atlet dan menjadi pilihan utama berdasarkan kejayaan muncul juara keseluruhan dengan kutipan 8 emas, 2 perak dan 3 gangsa pada edisi lepas di Uzbekistan, Disember tahun lalu. Malaysia selaku tuan rumah pula mempertaruhkan seramai 16 atlet bertanding dalam 16 daripada 17 kategori yang dipertandingkan sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Antara atlet negara yang menjadi pertaruhan seperti Zakiah Adnan, Muhammad Arif Afifuddin, Syahirah Amirah Azlan, Si Shah Malarani dan Muhammad Aikal Asmadi. Baik, kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang, terutamanya di sekitar perkapalan Phuket dan juga Laut Cina Selatan.
Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 28 Julai nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan kawasan di sekitar Pulau Langkawi, Kedah yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala namun demikian, kami menjangkakan hujan berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar Perlis dan juga Kedah dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada serta dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Perkembangan kapal kargo terbalik di perairan Subuyau, Sarawak. Laut bergelora selain kadar penghilatan yang terhad antara cabaran dalam operasi pencarian 8 mangsa kapal terbalik di perairan Subuyau. Pengarah Maritim Malaysia Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata posisi kapal yang terkandas di dasar laut selain kadar penglihatan yang buruk berpotensi mendatangkan kecederaan. Jelas Laksamana Zain, kapal berkemungkinan diterbalikkan gelombang tidak kurang daripada 15 meter tinggi. Bukan mudah untuk sebuah kapal itu terbalik, kecuali telah berlaku pukulan ombak yang besar, terutamanya kalau arah ombak tu daripada sebelah kiri kapal yang menolak dia dan mengakibatkan kapal tu terbalik.
Kerajaan Gabungan Parti Sarawak akan terus perkukuh legasi perpaduan dan keharmonian kaum serta agama. Paparan itu antara lintas langsung dari Sarawak. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak akan terus memperkukuh legasi perpaduan dan keharmonian kaum serta agama yang dinikmati rakyat Sarawak pada masa kini. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apim berkata ke arah itu pelbagai cara dan inisiatif akan dilaksanakan bagi mempertingkat serta memperkasa perpaduan dan keharmonian tersebut demi generasi akan datang. Menurut beliau, penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO pada 2017 merupakan antara contoh inisiatif berkenaan untuk memupuk semangat muhibah, pemahaman yang lebih baik, toleransi dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada generasi terdahulu yang telah menyediakan asas kukuh untuk rakyat Sarawak hidup dalam suasana aman dan damai. Premier menyatakan demikian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching hari ini. Teks ucapannya dibacakan oleh timbalannya Dato' Amar Douglas Uga Embas. UNIFO telah diperuntukkan RM100 juta tahun ini untuk membantu pengurusan agama-agama lain selain Islam dalam pelbagai aktiviti termasuk membina atau memperbaiki gereja, kuil, tokong dan tempat ibadat lain. Kelulusan pengeluaran semua permit dan lesen vessel penangkapan ikan dan peralatan bagi zon A, B dan C kini boleh dilakukan oleh Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata penambahan pemberian kuasa tersebut telah dipersetujui Kerajaan Persekutuan dalam mesyuarat Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang berlangsung pada 18 Julai lepas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Dengan kelulusan itu, membolehkan Kerajaan Sarawak mempunyai kuasa untuk pengeluaran semua permit dan lesen vessel tanpa merujuk kepada Jabatan Perikanan Malaysia Putrajaya. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak hanya boleh meluluskan permit dan lesen vessel untuk zon C2. Timbalan Premier menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching. Dalam mesyuarat tersebut, Sarawak juga diberi kuasa untuk menentukan persempadanan antara perairan laut dan perairan darat Sarawak. Kita juga minta Bidang Persekutuan memberi kuasa untuk menentukan persempadanan antara perairan laut dan perairan darat. Because Sarawak now is very confusing, so we want to have a very clear authority so that it can clearly define, easy for the enforcement agency to carry out their work. Agensi-agensi meliputi Jabatan Pertanian Sarawak, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak serta Jabatan Tanah dan Survey, manakala Agensi Persekutuan ialah Jabatan Perikanan Laut Sarawak, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Baik, filem buatan Malaysia bertajuk Sumpahan Jerunai membuka tirai musim anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023 dengan tayangan perdana yang berlangsung di Kuching semalam. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, hadir bagi menyempurnakan pelancaran tayangan perdana filem tersebut. Dalam ucapannya, filem terbitan Produksi Seni 2020 Sendirian Berhad di bawah arahan pengarah filem tempatan Jason Chong itu mengetengahkan keunikan aspek seni, kebudayaan dan warisan komuniti Melanau yang merupakan salah satu daripada 34 kumpulan etnik di Sarawak. Menurut beliau, penggambaran filem ini telah dilakukan sepenuhnya di Sarawak, khususnya di Kampung Talian, Mukah, selain di Siburan dan juga Kuching, manakala kajian serta penyelidikan awal selama 2 tahun terhadap aspek kebudayaan orang Melanau oleh Produksi Seni 2020 yang diketuai oleh Datin Dr. Wani Wendy Wong Abdullah dan Dato' Nancy Fu akan memastikan filem itu tidak terpesong daripada fakta sejarah kumpulan etnik tersebut. Selain
Terpilih sebagai pembuka tirai kepada musim AIFA 2023, filem Sumpahan Jeruni juga akan ditayangkan di semua panggung wayang seluruh negara dan juga negara Brunei Darussalam bermula 27 Julai nanti. Pada masa yang sama, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah juga mengumumkan bahawa bintang filem dan penyanyi terkenal dari Korea Selatan, Rain atau nama sebenar Jung Ji Hoon, dijangka akan membuat penampilan istimewa sempena AIFA 2023 di Kuching pada bulan Ogos nanti. Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengambil pandangan daripada wakil rakyat setempat untuk sebarang pembangunan fasiliti kesihatan di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi membincangkan kesesuaian tapak untuk pembinaan fasiliti kesihatan yang lebih baik di kawasan Tanjung Manis. Katanya selepas melawat ke klinik kesihatan Tanjung Manis yang kini menggunakan bangunan milik Perbadanan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, beliau mendapati bangunan itu mengalami banyak kerosakan. Saya mengambil pandangan Timbalan Menteri dan juga Ahli Parlimen berkenaan tentang kesesuaian untuk mewujudkan fasilitis KKM yang baru bersesuaian dengan perkembangan populasi dan juga fungsi Tanjung Manis tersebut. Katanya ketika ini KKM mempunyai sebidang tanah di Kampung Rajang, namun beliau percaya tapak tanah itu mungkin berlaku perubahan atau pertukaran lokasi memandangkan keperluan untuk membina klinik di kawasan Tanjung Manis lebih mendesak. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh memberitahu pembinaan sebuah klinik baru di Tanjung Manis amat perlu kerana lokasi itu adalah pusat komersial dan pentadbiran yang bakal menyaksikan pertambahan populasi. Lebih-lebih lagi 300 buah rumah akan dibangunkan di Tanjung Manis. Dengan lawatan ini beliau dapat melihat secara keseluruhannya keadaan-keadaan ketika tempat ini dan bagaimana dari segi perancangan jangka panjang untuk mempertingkatkan lagi fasiliti di kawasan ini. Dan kalau kita lihat dari segi bangunan infrastruktur tadi di Tanjung Manis, memang itulah keperluan terdesak. Kalau kita melihat bangunan yang sudah usang, bocor dan sebagainya, ya itu yang terdesak. Dari segi kemudahan-kemudahan lain seperti di Belawai ini memang sudah kira mencukupi lah untuk. Lukan Isman terdahulunya melawat projek pembinaan klinik kesihatan SMOP yang kini 80% siap. Klinik itu bakal siap hujung tahun ini dan dijangka beroperasi pada suku kedua tahun depan. Ketika ini, unit hemodialisis tidak termasuk di dalam perkhidmatan yang akan ada di klinik kesihatan SMOP kelak. Namun, selepas melihat keadaan di Hospital Daro di mana beberapa pesakit buah pinggang dari Pulau Bruit perlu ke Daro untuk rawatan hemodialisis, beliau cuba membincangkan untuk melihat kesesuaian mewujudkan unit itu di klinik kesihatan SMOP. Saudara, Sarawak dijangka akan menandatangani perjanjian dengan Malaysia Aviation Group MAG dan Khazanah Nasional Berhad bagi mengambil alih saham syarikat penerbangan Maswing Sendirian Berhad tidak lama lagi. Tanpa menyatakan tarikh, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata rombongan kementerian beliau akan mengadakan kunjungan hormat terhadap MAG dan Khazanah Nasional Berhad Isnin depan bagi memperhalusi rundingan pengambil alihan tersebut. Beliau menyatakan demikian semasa berucap pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman Perkhidmatan Udara Luar Bandar RAS di kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah oleh Kerajaan Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan di Kuching semalam. Sementara itu, Anthony Lok turut menyuarakan komitmen Kementerian Pengangkutan akan memudahkan usaha Sarawak dalam menubuhkan syarikat penerbangan sendiri melalui pengambil alihan Maswing. Katanya, Kementerian tidak merasa ragu terhadap usaha pengambil alihan tersebut kerana syarikat penerbangan itu bakal berpindah tangan kepada Kerajaan Sarawak sendiri. Sebanyak 12 projek bekalan air bernilai RM219.7 juta telah dilaksanakan dan siap sepenuhnya di bahagian Serian setakat ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi berkata, manakala 2 lagi projek bernilai RM18.9 juta masih dalam pelaksanaan. Menurut beliau, secara keseluruhannya, pelaksanaan projek bekalan air di bahagian tersebut adalah menepati jadual. Menteri itu menyatakan demikian selepas melawat ke tapak loji rawatan air Selabi di Serian semalam.
Loji tersebut merupakan loji utama yang membekal air terawat di bahagian Serian dan mempunyai kapasiti 110 MLD juta liter sehari. Namun loji tersebut setakat ini beroperasi menghasilkan air terawat 70 MLD juta sehari selain membekal air ke kawasan Gedong, Simunjan dan bahagian Semarahan. Seramai 35,000 pelanggan di Serian mendapat bekalan air terawat dari loji rawatan air Balai Ringin dan loji rawatan air Tapah. Datuk Julaihi turut menasihatkan pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar supaya mengurus, meneliti dan menyelesai masalah kadar air tidak terhasil, khususnya yang berpunca dari masalah illegal tapping dengan segera menggunakan smart meter. Golongan muda yang meminati bidang keusahawanan perlu bersedia beralih kepada sektor ekonomi baharu dipacu teknologi digital sesuai dengan agenda pembangunan Sarawak pada masa kini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, langkah ini penting bagi melahirkan usahawan baharu yang berdaya saing melalui pendigitalan pemasaran. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Kursus Pembangunan Ejen Pemasar New Breed Marketing Entrepreneur NBME peringkat negeri Sarawak di Auditorium Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex, Cawangan, Santubong. Dedahnya, sejak program NBME diperkenalkan pada 2021 hingga Jun 2023, seramai 10,649 pelajar telah dilatih dalam program yang disediakan. Ia telah berjaya melahirkan seramai 685 usahawan baharu dengan nilai jualan mencecah 15.6 juta ringgit. Ini menunjukkan program yang diusahakan oleh kerajaan bukan sahaja menjadikan pelajar atau pelatih seorang yang berkerjaya dan mempunyai pendapatan masing-masing walaupun belum menamatkan pengajian. Program NBME dianjurkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bertujuan melahirkan usahawan baharu termasuklah di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta memfokuskan pemasaran online melalui platform digital. Ia merupakan penganjuran kali kedua di Sarawak dan pertama di Sentex Santubong melibatkan 186 pelatih Sentex Santubong. Divisyen Pertama Infanteri Malaysia akan mendapat sebahagian daripada peruntukan berjumlah 110 juta ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggara Rumah Anggota Tentera Darat Malaysia di Camp Henderson, Kuching. Panglima Medan Timur Tentera Darat PMT TD Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Sofi Madlepi berkata, permohonan dan cadangan baik pulih infrastruktur di kamp berkenaan telah dikemukakan kepada pihaknya. Tanpa memperincikan jumlah tersebut, beliau memberitahu antara yang akan dinaik taraf rumah anggota, tempat letak kenderaan dan pasar dayak di kamp tersebut. Beliau berharap ia dapat dilaksana dan disiapkan sebelum penghujung tahun ini. Peruntukan 110 juta ringgit itu merupakan sebahagian daripada 200 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini bagi membaik pulih dan menyelenggara Rumah Angkatan Tentera Malaysia. Beliau menyatakan demikian pada pembarisan sempena lawatan ulungnya ke Markas 1 Division Kem Muara Tuang di Kota Separahan. Pada upacara tersebut, turut diadakan penganugerahan pingat kedaulatan negara kepada 15 penerima terdiri daripada perwira-perwira dan bintara-bintara Tentera Darat Malaysia. Pingat tersebut telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada April lepas. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih. Kita ikuti pula perkembangan dari Sabah. Antara fokus, potensi koperasi di Sabah wajar diperluas untuk basmi kemiskinan tegar. Terus saja ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Pahlawan. Silakan. Baik Sahi, gerakan koperasi di Sabah berpotensi besar untuk membantu membasmi kemiskinan tegar sejajar matlamat Sabah Maju Jaya menjelang 2025. Ketika ini terdapat 1,707 koperasi yang berdaftar di Sabah sekaligus menjadikan Sabah negeri kedua tertinggi mempunyai bilangan koperasi selepas Selangor. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik memberitahu dengan keanggotaan sekitar 350,000 orang, 6 gerakan koperasi di Sabah berjaya merekodkan perolehan sekitar 570 juta ringgit.
Datuk Iwan berucap dalam Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi sempena Bulan Koperasi Kebangsaan 2023 di Kota Kinabalu. Turut hadir Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nolida RM Jasni serta Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Mengimbau kejayaan gerakan koperasi di negara ini, Datuk Iwan berkata antara kejayaan itu ialah penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM. UKKM merupakan universiti koperasi pertama di negara ini yang akan menerajui negara dalam melahirkan pelapis-pelapis profesional modal insan koperasi. Ini bagi memastikan sektor koperasi terus berdaya saing, dipimpin dan dianggotai oleh mereka yang kompeten, dinamik dan progresif. Buat masa ini, UKKM menawarkan program di peringkat diploma, ijazah sarjana muda sehingga sarjana dalam bidang pentadbiran dan keusahawanan. 101 kursus berjaya dianjur Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah JPSM pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Arifin Arif, kursus berimpak tinggi seumpama wajar diteruskan bagi meningkatkan kemahiran belia-belia wanis sekaligus penyediaan tenaga kerja di Sabah. Syabas juga kepada JPSM karena memperkenalkan TVET yang ada hubungan dengan tahfiz. Dan ini juga sangat penting untuk pembangunan insan, jiwa rohani mereka di samping penekanan berhubung dengan disiplin dan sebagainya. Ini antara pencapaian JPSM dan sempena ulang tahun 35. Saya harap dan saya yakin JPSM akan terus melangkah ke hadapan bersama dengan induknya, yaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Beliau ditemui media ketika merasmikan Majlis Ulang Tahun Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM ke-35 tahun di Kota Kinabalu. Turut diadakan pelancaran 3 buah buku iaitu Pelan Strategik JPSM, Pelan Strategik Anti Rasuah dan Human Capital Development Blueprint. JPSM ditubuhkan dengan matlamat membangun dan menggunakan sepenuhnya sumber manusia yang terdapat di Sabah, manakala misi JPSM ialah menyedia pelbagai program pembangunan sumber manusia meliputi latihan dan penajaan kemahiran serta meningkatkan kebolehpasaran belia. Ia seiring visi JPSM iaitu menjadi jabatan peneraju dalam pembangunan sumber manusia menjelang 2030. Tahun lepas, kerjasama JPSM bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso berjaya membantu 1,390 pencari kerja mendapat pekerjaan melalui Kanibal Kerjaya yang dianjurkan. Satu perbincangan antara Jawatan Kuasa Masjid Daerah Putatan, Pejabat Daerah dan Majlis Daerah Putatan akan dibuat bagi merangka pelan pembangunan arena Masjid Daerah Putatan. Antara pengisian pelan termasuklah cadangan menjadikan sebahagian kawasan masjid sebagai pusat pelaksanaan aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Hilmi Yahya memberitahu demikian sebagai mengulas cadangan penceramah bebas Ustaz Kazim Ilyas agar Masjid Daerah Putatan dibuka pada waktu malam bagi memudahkan jemaah melaksana ibadah selain menjadikan masjid sebagai pusat aktiviti. Ruang untuk orang datang beribadah pada malam mungkin ini boleh dibincang bersama ahli jawatan kuasa masjid untuk mengenal pasti satu sudut yang mana boleh dibuka 24 jam bagi tujuan mana-mana jemaah yang ingin mengerjakan ibadat di tengah malam nanti. Manakala tentang arena Masjid Daerah Putatan merupakan satu idea yang baik sekali dan memang sebenarnya Masjid Daerah Putatan ini kita sudah menyediakan bilik untuk acara majlis perkahwinan tetapi dalam kumpulan yang agak sederhana. Cadangan disuarakan Ustaz Kazim ketika menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah Satu Pengorbanan dalam sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah di Masjid Daerah Putatan. Majlis yang dihadiri kira-kira 5,000 umat Islam sekitar Putatan ini turut menyaksikan Ahli Majlis Tertinggi Usia Datuk Haji Matin Datuk Pandin dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Putatan.
Semangat hijrah dalam sejarah peristiwa hijrah Nabi Muhammad harus dijadikan panduan kepada umat Islam untuk mengharungi kehidupan penuh mencabar dengan semangat yang baharu. Umat Islam juga diingatkan agar terus istiqomah berada di jalan yang benar. Ia antara pengisian disampaikan dalam program dakwah Bual Bicara Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM RTM Sabah sempena sambutan Ma'al Hijrah kali ini. Forum bertajuk Hijrah dalam Kehidupan ini disampaikan dua panel iaitu Timbalan Pengarah Hal Ehwal Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Ustaz Awang Juri Awang Tahir dan Pegawai Komunikasi Korporat Sedafiat Ustaz Azrul Nizam Rudiansyah Al-Banjari. Program berlangsung di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya, Konstantin Palawan. Terus bersama Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Ketika ini berlangsungnya mini karnival usahawan desa anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Sabak Bernam. Lanjut mengenainya terus bersama Raswin Setia di lokasi. Terima kasih Syahidi Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ketika ini saya berada di Stadium Sungai Besar, lokasi mini KUD dan KUOA dan sudah tentu ia akan menjadi tumpuan warga sekitar Sungai Besar hujung minggu ini. Baik, untuk berkongsi lebih lanjut bersama kita petang ini Datuk Cik Murad Sayang Ramjan merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat, ceria hari ini. Semua nampak hari ini. Baik Datuk. Datuk sudah tentu untuk hari ini Jumaat, Sabtu dan Ahad macam-macam ada di Stadium Sungai Besar. Boleh kongsikan sedikit perincian ringkas untuk program kali ini? Okey, yang menariknya untuk kali ini selepas kita mengadakan di Negeri Sembilan, kemudian kita adakan di Sungai Petani dan hari ini di Sungai Besar, Karnival Usahawan Desa pada hari ini kita gabungkan dengan Karnival Usahawan Orang Asli. Jadi kalau kita tengok hari ini ada lebih kurang 100 lebih usahawan yang ada pada hari ini, terdiri daripada 50 daripada usahawan orang asli dan juga selebihnya daripada usahawan di bawah bimbingan MARA, FEKRA, RESDA dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan ialah pengunjung-pengunjung akan dapat melihat sini. Kalau kita lihat di belakang kita bersama kita pada hari ini, kita lihat perkampungan orang asli yang kita tunjukkan keunikan suku kaum Mahmeri, suku kaum Semai dan juga Temuan. Jadi banyak perkara-perkara yang menarik yang boleh kita dapat daripada Karnival Usahawan Desa di Sungai Besar pada hari ini. Baik Datuk, mungkin 3 hari 2 malam macam-macam ada. Mungkin kongsikan sedikit pengisian ataupun aktiviti-aktiviti menarik sepanjang 3 hari ini. Okey, malam ini kita akan bermula dengan selawat perdana, di mana kita lebih kurang 600 orang lebih yang kita akan mengadakan program selawat perdana dan juga kita ada lagi pengunjung-pengunjung lain yang akan bersama dengan kita. Kemudian malam besok kita ada sikit tarikan hiburan daripada artis-artis jemputan dan kemudian tentu sekali untuk golongan-golongan belia kita ada pertandingan PUBG, kita ada Mobile Legends, kita ada FIFA dan sebagainya dan juga saya difahamkan untuk fun run pada hari Ahad sehingga ini kita telah mencapai penyertaan seramai hampir 500 orang dan untuk menarik golongan belia juga sebenarnya kita mengadakan pertandingan Liga Penalti di mana kita minta pasukan-pasukan buat tim masing-masing dan kita buat sepakan penalti. Pelbagai program yang bakal dilangsungkan dan ini merupakan inisiatif KKDW menjadikan platform kepada usahawan dalam kalangan komuniti desa dan juga orang asli. Mungkin harapan Datuk untuk sepanjang 3 hari program ini? Okey, harapan saya juga yang pertama sekali tentu sekali saya mengharapkan lebih ramai lagi akan berkunjung ke Karnival Usahawan Desa pada hari ini 21 hingga 23 dan terutamanya untuk esok mari datang bersama-sama beramai-ramai kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga kemungkinannya Menteri Besar Negeri Selangor akan berada bersama dengan kita dan kita ambil peluang untuk orang kata beramah mesra dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Besar dan saya harap tentu sekali banyak perkara-perkara penting yang dikongsikan oleh Perdana Menteri khususnya di kalangan usahawan-usahawan luar bandar ni.
Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi dan kita harapkan warga di sekitar Sungai Besar Sabak Bernam Selangor ini dapat memeriahkan mini KUD KUOA sepanjang 3 hari 2 malam di sini di Stadium Sungai Besar. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, untuk perkembangan lanjut teruskan bersama dengan RTM. Kita kembali bersama dengan Syahidi Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Roswin. Satu lagi cawangan pejabat pasport Jabatan Imigresen Malaysia JIM bakal dibuka di Putrajaya. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Lokasinya di Pusat Beli Belah Shaftesbury Putrajaya Mall Precinct 1. Jelasnya cawangan baru itu dijangka memberi kemudahan kepada komuniti sekitar iaitu Serdang, Sungai Besi, Dengkil, Cyberjaya dan Ceras. Kami yakin dia boleh mengurangkan kesesakan di waktu puncak, khususnya di pejabat pasport ibu pejabat imigresen di Precinct 2 Putrajaya. Ini dalam fasa akhir, akan ambil masa sedikit saja lagi, beberapa bulan lagi, dalam 2 hingga 3 bulan untuk renovasi yang tidak terlalu major sifatnya. Jadi kita umumkan dulu dan dalam masa 3 bulan kita harap kita dapat meluncurkan satu pejabat baru ini. Setakat 30 Jun lalu, JIM telah mengeluarkan sejumlah 1,613,751 pasport di seluruh negara. Dari jumlah itu, lebih 68,000 pasport dikeluarkan. 2,505 pelbagai barangan tiruan disita menerusi Ops Putra 3.0 yang dijalankan pegawai KPDN. Jumlah sitaan dianggarkan bernilai RM250,000 disyaki menggunakan cap dagangan secara tidak sah. Menerusi operasi pada 18 Julai di Jalan Petaling, Kuala Lumpur, 2 orang lelaki dan seorang perempuan warga negara ditahan hasil risikan selama 2 minggu. 9 buah premis diperiksa merangkumi 6 gerai, 3 buah kedai serta stor yang disyaki menyimpan barangan tiruan. Berdasarkan maklumat yang telah diperolehi juga, barangan ini diperolehi daripada negara asing, bukan dibuat di Malaysia, dan kesemua stok ini ditumpukan kepada pelancong yang datang ke Petaling Street. Dan barang yang disita ini juga adalah barang tiruan yang berkualiti tinggi. Harga jualan kita dapati bermula daripada RM400 sehingga RM4,000 seunit. Kes disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Perkembangan sukan melibatkan program Road to Gold RTG. Prestasi dan kemajuan atlet dalam RTG akan dinilai semula bagi menentukan kedudukan mereka dalam program tersebut pada September ini. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, mesyuarat jawatankuasa penilaian program itu akan membincangkan prestasi atlet memandangkan proses kelayakan Olimpik Paris 2024 masih berjalan untuk badminton dan acara terjun. Dalam masa sama, beliau tetap menaruh keyakinan pemain badminton negara Lee Zijia dan Ratu Terjun Datuk Pandalela Rinong akan bangkit merebut tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka masih ada peluang untuk proses kelayakan dalam Olimpik lah. Buat masa ini, semua yang telah dipilih dalam Road to Gold kekal sehingga review bulan September. Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS perlu mengoptimumkan penggunaan ilmu, pendidikan, pakar serta teknologi terkini dalam membantu kecemerlangan sukan negara. Itu tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Jelas beliau, segala aset dimiliki IPTA dan IPTS perlu dimanfaatkan sebaik mungkin kerana pembangunan sektor sukan amat berkait rapat dengan ilmu, penyelidikan, strategi dan teknologi. Beliau optimis bahawa sumbangan dalam pembangunan sektor sukan dapat memastikan IPTA dan IPTS sentiasa dekat dengan pihak berkepentingan sektor sukan. Mengenai Univiside 2023 yang akan berlangsung di Chengdu, China mulai 28 Julai hingga 8 Ogos ini, beliau berkata seramai 96 atlet Malaysia akan mengambil bahagian dalam 8 daripada 18 acara dipertandingkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM dan penyerahan jalur gemilang kontingen IPT Malaysia ke Sukan Universiti Dunia Univiside 2023 di Putrajaya semalam.
Laluan kontra diaktifkan di LPT1 melibatkan kilometer 123.1 hingga 124.7 arah Kuantan bermula semalam. Tindakan bertujuan melancarkan projek pembinaan tebatan banjir, meminimumkan gangguan aliran trafik selama 3 bulan. Pengerusi Eksekutif Anih Berhad, Datuk Nick Fauzi, Tan Sri Dr. Nick Husin memaklumkan projek tebatan banjir itu bagi menangani peningkatan paras sungai dan kawasan tadahan hujan yang sebelum ini menjejaskan serta menenggelamkan laluan utama LPT1. 14 kawasan dikenal pasti di lebuh raya tersebut. Keseluruhan projek tebatan banjir dijangka mengambil masa 4 tahun. Pengguna laluan dinasihat merancang perjalanan dan mematuhi papan arah serta arahan petugas di lokasi. Tentera Darat Malaysia TDM menerusi Brigade Ke-8 Infanteri Malaysia dan United States Army Pacific Command USAR PAC melaksanakan eksersis Keris Strike Siri 28 2023 bertempat di Kem Desa Pahlawan, Kelantan. Pelaksanaan eksersis bilateral ini bertujuan meningkatkan kesiagaan tempur antara TDM dan USAR PAC di samping mengeratkan lagi hubungan dua hala serta kerjasama ketenteraan antara kedua-dua negara. Markas Division Kedua Infanteri dalam kenyataan memaklumkan eksersis berkonsepkan latihan cross-training exercise, subject matter exchange dan command post exercise yang dilaksanakan dalam kem. Turut diadakan Field Training Exercise FTX melibatkan atur gerak anggota dan aset ketenteraan kedua-dua negara di sekitar Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Upacara pembukaan eksersis disempurnakan Panglima Division Kedua Infanteri Malaysia, Major General Datuk Pahlawan Muhammad Huzaimi Sabri. Eksersis berlangsung sehingga 4 Ogos depan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badishah berkenan berangkat merasmikan Masjid Ar-Raudah karya Sungai Durian di Pokok Sena. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badishah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini merasmikan dan memasyhurkan Masjid Ar-Raudah karya Sungai Durian Pokok Sena, Kedah Darul Aman pada hari yang berbahagia ini. Baginda kemudian berkenan menunaikan solat Jumaat bersama ahli-ahli Korea sebelum berangkat pulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menerima kunjungan hormat Mufti Besar India Al-Alamah Syekh Abu Bakar Ahmad dan Ulama Al-Azhar Mesir Al-Alamah Syekh Dr. Usamah Said Al-Azhari di Putrajaya. Kunjungan sebagai satu usaha mewujudkan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama kajian ilmu Islam dan hadis. Ulama besar ini hadir membuat kunjungan di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sebagai satu usaha untuk memperkukuhkan hubungan antara antara kedua-dua negara lah, Mesir dan juga India dan dengan kerajaan Malaysia, khususnya dalam konteks pendidikan. Menurutnya, dalam rangka lawatan Syekh Abu Bakar ke negara ini, beberapa sesi majlis ilmu termasuk seminar penghayatan Sahih Al-Bukhari akan diadakan esok di Putrajaya. Perdana Menteri dijangka hadir ke majlis tersebut. Tambahnya, beliau sangat berbesar hati dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Syekh Abu Bakar dan Syekh Dr. Usamah Said Al-Azhari di atas kunjungan tersebut dan mengharapkan agar masyarakat Malaysia memperoleh manfaat daripada kehadiran kedua ulama besar ini. Sambutan Bulan Kebangsaan di Pulau Pinang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Kepercayaan itu penting demi menjamin kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 peringkat Pulau Pinang tahun ini amat signifikan. Ini kerana sambutan tersebut merupakan tahun pertama di bawah kerajaan perpaduan yang bertemakan Malaysia Madani. Signifikan sebab ini tahun pertama di bawah kerajaan perpaduan dan atas tema Malaysia Madani, dan harap dapat memulihkan kepercayaan, keyakinan rakyat terhadap negara ini, dan harap
perayaan Bulan Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia akan benar-benar memulihkan keyakinan rakyat supaya menuju ke hadapan. Beliau bercakap demikian selepas menyempurnakan pelancaran tersebut di Jalan Padang Kota Lama pagi tadi. Pada program itu, Kon Yew turut menyempurnakan pelepasan konvoi melibatkan 41 kenderaan dari pelbagai agensi. 400 penduduk kawasan Dun Indra Kayangan menerima manfaat menerusi pelaksanaan program Jom Menabung bersama SSPN dan subsidi cermin mata. Program dilaksanakan Pusat Khidmat Dun Indra Kayangan yang menyasarkan golongan B40 dan kategori E Kasih Miskin dalam Dun tersebut. Menurut Adun Indra Kayangan, Gan Ailing, program Jom Menabung bersama SSPN bertujuan menggalakkan amalan menabung dalam kalangan ibu bapa dan pelajar sebagai persediaan awal ke pusat pengajian tinggi. Program bersubsidi ini terbuka kepada pelajar berumur antara 9 hingga 15 tahun. Program subsidi cermin mata pula terhad kepada 2 orang bagi setiap keluarga. Subsidi RM200 dan RM100 diberi masing-masing kepada individu dewasa dan kanak-kanak. Murid tahun 3 yang ditimpa tangki pam tandas seramik di Sekolah Kebangsaan SK Taman Perpaduan Selasa lalu akan diberi khidmat kaunseling dalam masa terdekat. Menurut Adun Hulu Kinta, Muhammad Arafat Varisai Mahamat, perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadina Siddiq ketika beliau menghubunginya. Itu pihak kementerian akan maklumkan dalam masa terdekat. Mungkin sehari 2 ni dia akan bincang dengan pihak keluarga dan berjumpa dulu, tengok keadaan adiknya macam mana, di mana rasa nak bagi bab macam mana dia orang lebih pakar lah dalam bab tu. Dan dia akan tengok macam mana pergi rumah ke bawa sini ke, tengok keadaan macam mana. Beliau yang mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Taman Perpaduan turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa. Menurut Muhammad Arafat, semua tandas murid di sekolah itu ditutup sementara waktu dan mereka hanya dibenar menggunakan 8 tandas guru. Beliau turut memaklumkan Jabatan Kerja Raya akan memasang pendakap pada tangki pam tandas seramik sedia ada supaya selamat digunakan. Sementara itu, Ibu Mangsa Nur Azizawati Ismail berharap langkah segera dapat diambil bagi mengelak kejadian sama berulang. Kalau boleh, saya risau takut benda tu jadi lagi. Kalau boleh mangkuk tandas tu biarlah guna yang plastik punya. Untuk budak untuk anak-anak sekolah ni. Risau takut jadi lagi. 2 pengadil jemputan dari Singapura akan terlibat pada kejohanan rugby 7 sebelah kebangsaan 2023 yang membuka tirainya hari ini. Menurut pengarah pertandingan Kesatuan Rugby Malaysia Fahmi Jalil, pelibatan pengadil bertaraf Asia itu akan beri impak positif terhadap kejohanan. Kita tak pernah ada, sebelum ni kita tak, this is first time kita ada referee daripada Asia Rugby. So selepas kita ada persefahaman dengan Asia Rugby dan dia bersetuju untuk hantar 2 orang, kedua-dua referee ni adalah daripada Singapore itself untuk blow dengan kita punya game pada minggu ni. Kejohanan kali ini disertai hampir 800 pemain dan pegawai selain turut melibatkan penyertaan pemain rugby 7 sebelah kebangsaan yang akan mewakili negeri masing-masing. Jangan lupa saksikan saya Amanatan dalam H-Click 22 dan 23 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Paparan itu mengakhiri berita wilayah. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.